penghantar makanan dituduh bunuh pemandu lelaki sampai mati. Perdana Menteri Kemboja Hun Manet hari ini tiba di Malaysia untuk lawatan rasmi sehari. Ini merupakan lawatan pertama Hun Manet ke Malaysia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Kemboja pada Ogos lepas. Lawatan sulung Hun Manet itu adalah atas jemputan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terdahulu Hun Manet dan delegasi tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 9.30 pagi. Ketibaan beliau disambut Menteri Digital Gobind Singh Dio, Duta Besar Malaysia ke Kemboja Dato' Elden Hussaini Muhammad Hashim dan Duta Besar Kemboja ke Malaysia Ok Chandara. Hun Manet kemudian memeriksa kawalan kehormatan setempat terdiri daripada 2 pegawai dan 25 anggota dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja diketuai Kapten Khairul Fakhzan Zainul Abidin dan Lieutenant Muhammad Arif Muhammad Soleh. Hun Manet turut dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Mutang Tagal dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Dr. Johari Abdul. Acara lawatan Hun Manet akan diakhiri dengan Forum Perniagaan Malaysia Kemboja yang merupakan anjuran Dewan Perniagaan Kemboja dan Majlis Perniagaan Malaysia di Kemboja. Dalam sidang media di Putrajaya, kedua-dua pemimpin bersetuju menjalin kerjasama membabitkan Bank Pusat kedua-dua negara sebagai antara usaha menangani isu kemerosotan nilai mata wang masing-masing. We have had relative success with China, and it's 25% of our total trade is in our local currency. With Thailand, with 18%, Indonesia, with 20%. With Cambodia, I think using local currencies would of course lessen the burden and the pressure of having to be tied only to the US dollar. Lima penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bangi hari ini atas tuduhan membunuh seorang pemandu lelaki sehingga maut di Taman Pelangi Semenyih 2, 20 Februari lalu sehingga videonya tular. Kesemua tertuduh Muhammad Yuri Ranuf Muhammad Bachuri, Azharul Azwan Muhammad Azan, Tengku Izham Tengku Hamid, Mahazir Nordin dan Syamsul Kamar Ayub yang diwakili peguam mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Diana Muhammad Nawawi. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa membunuh Syahril Samad di Jalan TPS 2, Sengkang 3, Taman Pelangi Semenyih 2 beranang pada 9.54 malam. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun sama. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun dan sekiranya tidak dihukum mati, hendaklah disebat sebanyak 12 kali. Tiada jaminan diberikan dan 25 April ditetapkan untuk serahan status forensik, laporan kimia dan bedah siasat. Manoharan Periasami dilantik sebagai Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia baharu. Beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Pengarah Kanan Promosi Antarabangsa, Asia dan Afrika di Tourism Malaysia. Tourism Malaysia menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah di atas pelantikan bekas Pengarah Tourism Malaysia India itu. Manoharan pernah berkhidmat selama 3 penggal berturut-turut sebagai Pengarah Tourism Malaysia untuk India. Beliau memainkan peranan penting dalam menubuhkan Pejabat Pertubuhan Pelancongan Kebangsaan pertama di Mumbai pada 2001. Manoharan menggantikan bekas Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar. Beralih ke sidang Dewan Rakyat, antara fokusnya peruntukan selenggara institusi pendidikan dan perumahan berserata selain isu peletakan jawatan pegawai kanan LTAT. Perinciannya bersama Syazwani Samsuh.
Ya, Hazel, 900 juta ringgit diperuntuk Kementerian Pendidikan bagi menyenggara aset tak alihnya tahun ini. Ia meliputi bangunan, tanah dan infrastruktur di semua sekolah dan institusi pendidikan kendaliannya. Penyaluran peruntukan ini adalah berdasarkan keperluan mengikut permohonan dan susunan keutamaan yang dikemukakan kepada KPM oleh sekolah melalui Pejabat Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri dan Bahagian. KPM yang berhormat akan memastikan peruntukan penyelenggaraan ini diagihkan kepada semua sekolah. Usaha berterusan dilaksana untuk pastikan kemudahan sekolah berada dalam keadaan baik dan kondusif. Ini penting bagi menjamin keselamatan dan keselesaan setiap warga sekolah. Baik saudara, dalam pada itu, KPKT menerusi belanjawan 2024 pula peruntukan 100 juta ringgit untuk selenggara perumahan berstrata kos rendah dan sederhana seluruh negara. Kita bukan saja membuat penyelenggaraan, mencat semula bangunan, menukar lift baru, rumah-rumah pangsa puri, kos rendah dan juga kos sederhana. Dan kita akan pastikan supaya setiap peruntukan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya supaya penduduk pangsa puri, kos rendah sentiasa duduki kediaman yang berdaya huni serta bersifat manusiawi. Operasi dan Perkhidmatan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT tidak terjejas susulan peletakan jawatan 3 pegawai kanannya baru-baru ini. Portfolio Ketua Eksekutif dan Pengerusi LTAT kini diisi pegawai kanan sedia ada secara tanggung tugas. Calon-calon bagi mengisi jawatan berkenaan sedang diteliti. Sebagai langkah susulan, jawatan Ketua Eksekutif yang kosong kini ditanggung oleh Encik Muhammad Ashraf Muhammad Razi, Ketua Pegawai Kewangan, sebagai tanggung tugas Ketua Eksekutif berkuat kuasa serta-merta. Bagi jawatan pengurusi LTAT pula, tugas tersebut kini dipangku oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Syam Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, yang merupakan timbalan pengurusi LTAT seperti yang diperuntukkan dalam Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 ataupun Akta 101. Bagi organisasi seperti LTAT, pelantikan tanggung tugas ini bukanlah perkara yang pelik. Ia pernah dilaksanakan sebelum ini semasa peletakan jawatan Ketua Eksekutif Datuk Nik Amlizan Muhammad pada tahun 2020 dan peletakan jawatan Datuk Seri Amrin Awaluddin pada tahun 2021. Lembaga LTAT sedang memuktamad calon-calon berkredibiliti untuk isi jawatan Ketua Eksekutif. Bagi jawatan pengerusi LTAT pula, Mindef sedang teliti calon berkelayakan dalam kalangan mantan Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Baik saudara, Dewan hari ini turut dimaklumkan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 dan Belanjawan 2024 antara 9 akta diluluskan pada mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 dan diperkenan yang di-Pertuan Agong. 1. Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Pindaan 2023, Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Pindaan 2023, Akta Perbekalan 2024, Akta Kewangan nombor 2 2023, Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023, Akta Kesatuan Sekerja Pindaan 2023, Akta Syarikat Pindaan 2023, Akta Keselamatan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 dan Akta Makanan Pindaan 2023. Ya, saudara, Dewan Rakyat hari ini melakar sejarah apabila julung kalinya rukun negara dilafazkan pada awal mesyuarat. Ia dilafaz secara penuh bermula daripada mukadimah diikuti 5 prinsip rukun negara. Yang di-Pertua Dewan Rakyat mahu setiap wakil rakyat hayati rukun negara dan menzahirkannya menerusi tindakan.
Ahli Yang Berhormat hendaklah menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat sepanjang berada dalam Dewan Yang Mulia ini, kerana kita semua disaksikan oleh rakyat melalui pelbagai platform. Ahli Yang Berhormat hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan semasa berucap atau berbahas, termasuk menjaga kesopanan dan kesusilaan seperti yang telah kita ikrarkan tadi. Rakyat Malaysia Beliau turut mengingatkan pertelingkahan antara parti-parti politik perlu diselesaikan di luar. Jika diheret ke Dewan Rakyat, tindakan sewajarnya akan dilakukan. Fokus penuh harus ditumpukan kepada usaha memperjuang kepentingan rakyat dan negara. Baik saudara, ketika ini sedang berlangsung sesi perbahasan usul titah diraja. Kami akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Demikian perkembangan langsung dari bangunan Parlimen. Untuk perkembangan selanjutnya kembali bersama Hazel di Angkasa Puri. Syazwani, terima kasih. Pencapaian Malaysia mengungguli skor ketekalan 5G global adalah tepat dan membanggakan. Ia susulan metodologi yang digunakan bagi mengira skor tersebut amat sukar untuk dicapai, apatah lagi secara konsisten. Ini adalah kesinambungan kepada usaha kita dan satu kejayaan dalam pelaksanaan rangkaian 5G melalui Digital National Berhad ataupun DNB. Jadi saya harap dengan pencapaian ini membakar semangat bagi semua telco dan juga rakan-rakan di MCMC supaya kita bekerja dengan lebih gigih, menyediakan internet yang lebih murah, yang lebih pantas, yang boleh dipercayai, more reliable untuk semua rakyat Malaysia. And we measure networks in many different dimensions, one of which is speed, which is what people know us for in terms of speed test. To build a network that has a consistent performance is very, very challenging. And so it's not an award that we grant often, and it's not an award that many people win. Malaysia berada di tempat pertama dalam skor terbabit pada tahap 97.27% di hadapan Macedonia Utara dan Emirat Arab Bersatu. Skim perubatan madani diperhalusi dan ditambah baik dengan penumpuan kepada 10 daerah dan penerima tertentu. Ia bertujuan meningkatkan keberkesanan, kemampanan dan memaksimumkan impak skim berkenaan. 10 daerah ditetapkan membabitkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Gombak, Hulu Langat, Petaling Jaya dan Klang, Selangor. Skim turut tertumpu di Johor Bahru, Kinta, Perak, Timur Laut, Pulau Pinang, Kota Kinabalu, Sabah dan Kuching, Sarawak. Hanya isi rumah berdaftar dan pesakit yang pernah menerima rawatan layak bagi skim tersebut. Klinik swasta yang aktif di dalam daerah yang ditetapkan boleh terus menyediakan perkhidmatan berkenaan. Inisiatif yang dilancarkan sebagai projek perintis sejak 15 Jun tahun lepas itu bertujuan mengurangkan kesesakan pesakit di Jabatan Pesakit Luar dan klinik KKM di kawasan bandar. Selamat 21 sempena Tahun Baharu Cina yang dijalankan pada 8 hingga 13 Februari lalu di Johor mencatatkan penurunan kes kemalangan sebanyak 29%. 1,187 kes kemalangan direkod sepanjang tempoh tersebut berbanding 1,675 kes tahun lalu. Bagi jumlah kemalangan maut, 12 kes dicatatkan dengan 13 kematian berbanding 16 kes dengan 22 kematian tahun sebelumnya. Walaupun kes kemalangan mencatatkan penurunan, jumlah saman yang dikeluarkan meningkat. Lebih 20,000 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk tiada lesen memandu dan kesalahan melibatkan warga Singapura. Secara keseluruhan pengeluaran saman telah meningkat. Tetapi dari sudut statistik kemalangan telah menurun. Jadi kita telah mencapai hasrat kita. Tetapi tujuan kita untuk mengadakan penguatkuasaan bukanlah untuk keluarkan saman. Tujuan kita adalah untuk memastikan pengguna jalan raya mematuhi peraturan dan undang-undang lalu lintas. Dengan cara mematuhi sahaja, kita dapat mengurangkan kemalangan.
6 lelaki dan 2 wanita berjaya diselamatkan selepas bot dinaiki mereka hampir karam. Kejadian berlaku di perairan Pulau Pemanggil, Mersing, Johor tengah hari semalam. Komander Pasukan Polis Marine PPM Wilayah 2, Asisten Komisioner Muhammad Zailani Abdullah berkata, kesemua mangsa berusia 35 hingga 50 tahun, termasuk seorang tekong dan seorang kru bot dilaporkan sedang dalam perjalanan dari Kuala Mersing menuju Pulau Ao. Setibanya di kedudukan 5 batu nautika di belakang pulau besar, bot dinaiki mereka mengalami kerosakan enjin dan bocor. Panggilan kecemasan dibuat bagi meminta bantuan PPM Wilayah 2 Mersing. 2 bot ronda PPM dibantu maritim digerakkan segera ke lokasi kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. 510 paket minyak masak bersubsidi 1 kilogram dirampas dalam sebuah bot yang ditemui terdampar di pesisir pantai Pulau Berhala, Sandakan. Bot tersebut dipercayai ditinggalkan pemiliknya selepas menyedari kehadiran anggota penguatkuasa yang melakukan rondaan pada malam Ahad lepas. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki berkata, minyak bersubsidi itu disyaki untuk diseludup keluar ke negara jiran. Anggaran keseluruhan nilai rampasan termasuk bot dan enjin sangkut bernilai RM11,000. Kesemua rampasan dibawa masuk ke jeti Zon Maritim Sandakan dan diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk tindakan selanjutnya. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Program jualan rahmah di Kedah berjaya catat jualan lebih 22 juta ringgit sepanjang tahun 2023 dengan mencatatkan kehadiran lebih 394,000 pengunjung. Program dilaksana di 428 lokasi membabitkan 15 kawasan parlimen dan 36 dun. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, penganjuran program itu beri impak positif dalam usaha meringankan kos sara hidup rakyat tempatan. Selain penganjuran program di premis pasar raya, hypermarket dan kedai runcit, jualan rahmah bergerak turut diadakan di kawasan yang tertumpu di kawasan kepadatan penduduk tinggi dan luar bandar. Rekod jualan bagi jualan rahmah bergerak di Kedah melebihi 17 juta ringgit dengan jumlah keseluruhan pengunjung melebihi 200,000 orang. Seramai 387 pengerusi dan 387 setiausaha menerima watikah pelantikan sebagai Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Negeri Perlis. Lantikan itu berkuat kuasa mulai 1 Januari 2024 sehingga 31 Disember 2025. Pelantikan tersebut menjadikan Perlis sebagai negeri pertama yang berjaya menganjurkan majlis penyerahan watikah berkenaan. Kalau ikut kriteria pelantikan pengurusi dan juga setiausaha JPKKP, pelantikan ini dalam tempoh setiap 2 tahun. Tapi saya dah dapat persetujuan daripada rakan-rakan saya dan juga daripada ICU dan pihak kemas. Kita di Negeri Perlis, kita bagi KPI setiap tahun. Kalau pengurusi tidak dapat memainkan peranan mereka sebagai pengurusi dalam membantu rakyat di kampung dan dalam melakukan bidang kuasa dan kebajikan mereka, maka kita tak teragak-agak untuk menukar pengurusi tersebut. Sebanyak 2.46 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi menggerakkan JPKKP berkenaan. Ramadan bersama Shopee, penghantaran percuma diskaun setiap hari. Istimewa Ramadan ini, jom beli di Shopee. Ramadan bersama Shopee, beli sekarang. Bursa Malaysia dibuka lebih tinggi pada dagangan awal. Walaupun prestasi Wall Street yang lemah, indeks FMKLCI naik 3.65 mata kepada 1,551.25 mata setakat pukul 12 tengah hari.
Mendahului kaunter saham aktif Hong Seng naik setengah sen kepada 2.5 sen, CEB susut 17.5 sen kepada 95.5 sen. Manakala YTL naik 16 sen kepada RM2.66. Kita beralih ke kaunter saham paling untung. Allianz meningkat 50 sen kepada RM19.06. Diikuti MPI bertambah 28 sen kepada RM28.78 dan Petronas Dagangan Berhad naik 26 sen kepada RM22.98. Ringgit menyusut berbanding dolar Amerika dalam dagangan awal hari ini berikutan kekurangan pemangkin. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.77 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.55 dan berada pada 3.17 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 6.05 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.18 berbanding euro dan berbanding Thai baht, ringgit didagangkan pada 13.31. Invest Selangor optimis memperoleh potensi nilai transaksi 1.3 bilion ringgit pada penganjuran Selangor Aviation Show 2024 SAS 2024. Sasaran lebih tinggi itu berikutan peningkatan jumlah penyertaan dan jumlah perjanjian yang bakal dimeterai. Bakal berlangsung dari 12 hingga 14 September ini, SAS 2024 akan menyaksikan 30 MOU selain menyasarkan kehadiran 25,000 peserta. For 2024 edition this year, we anticipate a bigger number of commercial aviation and air transport services companies ranging from subsectors of aviation, including aircraft maintenance, suppliers of aircraft components and structures, or any activities related to aviation industry to be participating and hope to offer a bigger number of employment opportunities for the job seekers. The career fair will be organised on the second and third day of SAS. Berlangsung di Pusat Penerbangan Serantau Skypark Subang, beberapa kelainan turut ditampilkan termasuk gabungan segmen baharu selain demonstrasi mencari dan menyelamat. Sebanyak 4.8 bilion ringgit disasar dapat dijana bersempena pameran teknologi hijau serta produk eko antarabangsa Malaysia IGEM 2024. Ia turut menyasarkan 480 pempamer dan lebih 48,000 pelawat dari 48 buah negara. Satu zon industri khusus untuk air hidrogen dan teknologi karbon akan dipamerkan bersempena IGEM 2024. So for us, IGEM is very relevant towards addressing the urgency of climate change, and we hope that this year we will continue to attract loyal as well as new exhibitors, sponsors and participants. And for this year, we are pushing the boundaries to develop IGEM's footprint in Europe, the Middle East and North Africa through industry-curated leadership roundtables, summits and congresses. Penganjuran kali ke-15 itu dijadual berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober depan dengan tema menuju sifar bersih serantau kepimpinan untuk tindakan segera iklim. Sepanjang penganjuran sebelum ini, IGEM telah berjaya menjana pendapatan sebanyak 53.1 bilion ringgit sekaligus menarik 600,000 pelawat dari 122 negara. Lagi dakwaan kononnya sistem pangkalan data utama padu tak selamat. Menerusi hantaran di TikTok, penghantar mendakwa kelemahan sistem boleh menyebabkan akaun bank pengguna digodam. Turut dilampir pada hantaran itu, laporan media menyatakan sistem padu tidak tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Pribadi PDPA. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tidak berasas. Penghantar dipercayai sengaja memanipulasi tajuk laporan berita bagi menakutkan orang ramai. Hakikatnya, butiran ciri keselamatan padu ada diterangkan pada laporan berkenaan. Ini termasuk kawalan keselamatan canggih dengan dikendali pelbagai agensi pakar. Antaranya Agensi Keselamatan Cyber Negara, Cyber Security dan Jabatan Perlindungan Data Pribadi.
PDBA tidak terpakai memandangkan setiap kementerian dan agensi yang memiliki data rakyat sudah tertakluk kepada akta masing-masing. Daripada perancangan A sampai ke Z, selepas dilancarkan, daripada pengoperasian, kita kena pastikan bahawa segala unsur dan juga disiplin untuk kita melindungi sistem itu telah pun dipatuhi. Henti sebar maklumat palsu. Jangan memanipulasi tajuk berita. Membaca amalan mulia. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Gencatan senjata di Gaza dijangka bakal bermula minggu depan. Menurut Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, proses rundingan dan mediasi masih berada pada fasa akhir. Setakat ini, penasihat keselamatannya memaklumkan ia berjalan dengan baik. Susulan itu, beliau memberi bayangan gencatan senjata oleh kedua-dua belah pihak dapat dimulakan seawal Isnin depan. Hampir 30,000 nyawa terkorban akibat serangan rejim Israel sejak 7 Oktober tahun lalu. Jumlah mereka yang cedera pula menghampiri 70,000 orang. Serangan di sebuah kawasan penempatan yang mengorbankan 9 nyawa di Buringa didakwa dilakukan Red Tabara, iaitu kumpulan pemberontak utama Burundi. Menurut Istana Burundi, serangan menyasarkan satu keluarga yang sedang berkabung. Kenyataan itu memaklumkan mereka yang terkorban termasuk 6 wanita dan seorang askar. 5 lagi individu turut tercedera. Kumpulan pemberontak itu juga didakwa menceroboh dan merosakkan pejabat parti pemerintah yang berada di situ. Burundi mendakwa kumpulan terbabit disokong negara jiran Rwanda. Menerusi kenyataan di platform X, kumpulan Red Tabara mendakwa bertanggungjawab melakukan serangan. Mereka bagaimanapun mengaku membunuh 6 anggota tentera. Tamas Sulyo dinamakan sebagai Presiden Hungary baharu. Pelantikan dibuat susulan peletakan jawatan penyandang yang berdepan kecaman selepas memberi pengampunan kepada pesalah terlibat kes penderaan kanak-kanak. Pencalonan Sulyo dibuat parti pemerintah minggu lalu. Ia kemudian dipersetujui Parlimen yang didominasi parti kerajaan dengan majoriti 2/3. Susulan itu, Sulyo dijangka mengangkat sumpah jawatan 5 Mac ini. Calon Presiden itu pernah menjadi Hakim Mahkamah Perlembagaan pada 2014. 2 tahun kemudian, beliau dilantik sebagai Ketua Hakim. Presiden wanita pertama Hungary, Orban Ali Katalin Novak, mengumumkan peletakan jawatan awal bulan ini. Lebih 2 juta haiwan mati akibat fenomena Zud di Mongolia. Zud merupakan musim sejuk melampau pada bulan Disember hingga Mac yang mencapai suhu sehingga negatif 50 darjah Celsius di setengah kawasan di negara itu. Lebih memburukkan keadaan, musim sejuk kali ini mencatat suhu yang lebih rendah daripada biasa dengan salji yang sangat tebal. Cuaca sejuk melampau Zud lazimnya mengakibatkan kematian sejumlah besar haiwan ternakan. Musim sejuk kali ini bermula dengan salji lebat, tetapi suhu tiba-tiba meningkat menyebabkan salji cair. Suhu kemudiannya jatuh semula menyebabkan salji cair itu bertukar menjadi ais yang menyukarkan haiwan ternakan untuk meragut rumput yang dilitupi ais berkenaan. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.